Salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Ivy. Kami daripada kumpulan 12 akan membantangkan mengenai pembandingan pencaburan kod dengan peralihan kod. Kumpulan kami terdiri daripada 6 orang ahli iaitu Razalia binti Mat Zaki, Siti Zulaika binti Abdullah, Trashana anak Kayan, Winnie Sudan anak Julin, Siti Hajar binti Aziz dan saya sendiri Siti Sumayah binti Muhammad Yusof. Berikut merupakan nama pembentang dan minit pembentangan. Baiklah, saya akan mulakan dengan pengenalan pencampuran kod dan peralihan kod. Kita lihat pada pencampuran kod terlebih dahulu. Pencampuran kod merupakan proses pemindahan unit linguistik seperti imbuhan dan perkataan dari satu kod bahasa ke kod bahasa yang lain. Menurut P. Balasubramanian pada tahun 1988. Terdapat 3 jenis pencampuran kod iaitu inner code mixing, auto code mixing dan extrasentential code mixing yang akan dijelaskan dengan lebih lanjut oleh rakan pembentang saya. Seterusnya, peralihan kod. Peralihan kod merupakan pengalihan bahasa dari satu bahasa ke bahasa yang lain yang berlaku dalam pertuturan secara berurutan. Terdapat 3 tahap peralihan kod iaitu tag, inter-ayat dan intra-ayat. Secara umum, pencampuran kod dan peralihan kod merupakan proses komunikasi yang sering berlaku pertukaran bahasa semasa penuturan. Seterusnya, pembentangan akan diteruskan oleh rakan pembentang seterusnya. Dipersilakan. Saya Winnie Sudan Ana Julin, K-Metrik 150482 meneruskan pembentangan. Pencampuran kod ialah penutur menggunakan dua bahasa dalam kehidupan. Istilah yang selalu digunakan dalam bincangan pencampuran kod ialah seperti perubahan kod dan penukaran kod. Manakala maksud peralihan kod dari segi linguistik adalah berbeza daripada fenomena pertempuran bahasa yang lain, seperti Pidgin dan Kriol. Penutur mengamalkan peralihan kod apabila fasih kedua bahasa. Seterusnya, mari kita lihat definisi pencampuran dan peralihan kod menurut tokoh. Yang pertama iaitu tokoh Talender 1976, pencampuran kod merujuk pada sebarang pertukaran yang terdapat dalam satu klausa yang sama di mana penggunaan lebih daripada satu bahasa atau dialek yang digunakan dalam satu ujaran yang sama. Yang kedua, pencampuran kod menurut tokoh Jenderal 1988 ialah merupakan salah satu cara penggunaan bahasa iaitu bahawa wujudnya pencampuran berlainan bahasa dalam satu klausa atau penggunaan ayat yang sama. Ketiga, tokoh Berkomba 1998, pencampuran kod bermaksud penggunaan pelbagai unit linguistik daripada dua sistem tata bahasa berlainan dalam satu ayat dari aspek seperti kata, frasa, imbuhan dan klausa. Manakala definisi peralihan pula menurut tokoh iaitu yang pertama ialah Talender 1976 pula ialah melibatkan pertukaran bahasa atau klausa. Yang kedua menurut tokoh Becker 1993 menyatakan bahawa peralihan ialah berlaku individu bertukar-tukar antara dua atau lebih bahasa dalam pertuturan yang bertujuan untuk menegaskan sesuatu dan ketiadaan perkataan dalam bahasa tersebut. Manakala menurut tokoh Vogt 1954 pula sebagai pelakuan bahasa dalam perbualan bilingual yang melibatkan data bahasa dan leksikon merupakan maksud peralihan kod. Seterusnya, persamaan bagi pencampuran dan peralihan kod ialah penutur berbicara menggunakan dua bahasa atau lebih dalam berkomunikasi. Selain itu, persamaan bagi pencampuran dan peralihan kod ini kedua-duanya tidak mempunyai perbezaan yang banyak. Menurut Petro 1977 dan Trajir 1974, mereka berpendapat pencampuran dan peralihan kod dipengaruhi oleh faktor sintaksi dan maksa yang melibatkan penukaran satu ragam bahasa kepada satu ragam bahasa yang lain. Seterusnya, saya serahkan pembentangan kepada rakan lain. Terima kasih diucapkan kepada rakan pembentang. Saya, Siti Zulaika binti Abdullah, memegang kad metrik bernombor 152189 akan meneruskan pembentangan dengan perbandingan sebab berlakunya pencampuran kod dan peralihan kod dan seterusnya perbandingan contoh. Bila yang pertama ialah pencampuran kod. Pencampuran kod wujud apabila bahasa asing mempengaruhi bahasa tempatan. Contohnya berkemungkinan dalam bentuk fonemik, tata bahasa dan juga leksikal bahasa tempatan. Berbanding dengan peralihan kod wujud apabila dua atau lebih ayat yang digunakan dalam pelbagai bahasa oleh seseorang yang sedang berkomunikasi sama ada dalam bentuk formal atau separa formal. Baiklah, kita beralih pula kepada perbandingan contoh antara pencampuran kod dengan peralihan kod. Yang pertama ialah pencampuran kod. Contoh ayat bagi pencampuran kod ialah I nak bawa you pergi dinner di restoran yang famous pada malam ini. Terdapat penggunaan bahasa Inggeris dalam contoh ayat tersebut iaitu perkataan I, you, famous dan juga dinner.
Perkataan-perkataan tersebut mempunyai maksud yang tersendiri dalam bahasa Melayu. Contohnya, I ialah saya, you ialah awak, dinner ialah makan malam dan juga famous ialah terkenal. Begitu juga dengan perkataan-perkataan seperti nak, bawa dan ni. Perkataan-perkataan tersebut menunjukkan sinkop. Sinkop ialah pengguguran satu atau lebih huruf dalam sesuatu perkataan. Oleh itu, perkataan nak, bawa dan ni mempunyai maksud yang tersendiri. Contohnya, nak ialah hendak, bawa ialah membawa dan juga ni ialah ini. Maka, ayat yang lengkap bagi dialog tersebut ialah saya hendak membawa awak makan malam di restoran yang terkenal pada malam ini. Berbanding dengan peralihan kod, contoh ayat bagi peralihan kod ialah fasterlah, ibu dah lambat nak masuk ofis ni. Maka dalam ayat tersebut terdapat penggunaan lah dalam ayat tersebut. Unsur fleksibel lah dalam ayat tersebut bertujuan untuk menegaskan atau melembutkan sesuatu ujaran. Selain itu, dalam dialog tersebut juga terdapat penggunaan bahasa Inggeris iaitu office. Perkataan office membawa maksud pejabat. Oleh itu, analisis berkaitan dengan dialog tersebut telah menunjukkan terdapat peralihan kod dalam dialog tersebut dan telah membuktikan bahawa peralihan kod semakin meluas digunakan. Oleh itu, sekian sahaja pembentangan daripada saya. Saya, Trashana, nombor metrik 151090 akan membentangkan tentang fungsi pencampuran kod dan fungsi peralihan kod. Fungsi pencampuran kod yang pertama ialah mempunyai fungsi berkaitan sikap. Pencampuran kod akan berlaku disebabkan oleh sikap individu terhadap prestige, tahap pendidikan dan gaya sophisticated. Pencampuran kod juga menunjukkan di mana penutur tersebut berasal atau di mana penutur tersebut tinggal. Yang kedua pula ialah sebagai identifikasi laras bahasa. Sebagai contoh, laras bahasa perubatan, sains dan teknologi. Hal ini kerana istilah dan terma yang digunakan pakai dalam sektor sains dan teknologi dan perkomputeran selalunya berbeza dengan bahasa lain. Yang ketiga pula, berfungsi ekspresif untuk mewakili perasaan dan emosi dalam memberi arahan. Hal ini kerana penutur akan menggunakan pencampuran kod untuk memberi arahan kod individu yang lain, jadi secara tidak langsung akan memberi tanggapan tentang status dan kedudukan penutur. Yang terakhir ialah berfungsi sebagai pengulangan. Pengulangan akan berlaku untuk memberikan penerangan tentang istilah atau ekspresif dalam membuat kutipan, menyusun dan mengolah ayat dalam bahasa lain dan sebagainya. Seterusnya, fungsi untuk peralihan kod pula adalah untuk menguatkan, melembutkan, mengesahkan, menegaskan atau menguatkan sesuatu ujaran. Sebagai contoh, perkataan lah. Contoh yang pertama ialah but still, try lah. Ini menunjukkan bahawa penutur mengekspresikan sikapnya terhadap apa yang patut diujarkan. Pada masa yang sama, memperlihatkan keakraban si penutur dengan orang yang sedang dalam perbualan dengannya. Contoh yang kedua pula, okeylah. Ini menunjukkan bahawa perkataan lah berfungsi sebagai ekspresi untuk memperkuat pengesahan ujaran yang dinyatakan. Banyak partikel dalam bahasa Inggeris yang diselitkan atau disematkan. Perkataan lah untuk menguatkan atau mengesahkan lagi fungsi ayat. Sekian, itu sahaja pembentangan daripada saya. Terima kasih kepada rakan pembentang. Saya Siti Haja binti Aziz akan meneruskan pembentangan dengan menyentuh aspek perbezaan yang seterusnya iaitu jenis. Dalam bahagian ini terdapat 3 jenis percampuran kod, manakala bagi peralihan kod ia tidak disebut sebagai jenis, namun ia dikenali sebagai tahap. Percampuran kod yang pertama iaitu percampuran kod dalaman. Percampuran kod dalaman melibatkan penggunaan dialek dalam satu pertuturan. Sebagai contohnya, adik, mai sini Sat, mak ada benda nak habaq. Unsur-unsur ini diselitkan dan dicampur adukkan bertujuan untuk menjadikan satu pertuturan yang lebih santai dan mesra. Selain itu, percampuran kod luaran. Percampuran kod luaran merupakan
pencampuran dua jenis bahasa seperti mencampurkan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam satu pertuturan. Percampuran kod luaran merupakan kebiasaan perkara yang berlaku dalam komuniti kita pada hari ini. Seterusnya ialah extra-sentential code mixing. Ia merujuk kepada penggunaan fillers ataupun teks di penghujung pertuturan. Percampuran kod ini dapat menggambarkan identiti etnik seorang penutur. Sebagai contohnya, perkataan lah, adoi, alamak, oh, alah merupakan partikel pragmatik yang sering digunakan pakai oleh rakyat Malaysia. Seterusnya ialah peralihan kod. Peralihan kod terdapat 3 tahap iaitu tag, intra-ayat dan inter-ayat. 3 tahap ini dikemukakan oleh Milroy dan Mushkin. Peralihan kod pada tahap tag melibatkan penyematan atau unsur tag atau interjection dalam sesuatu ujaran. Sebagai contohnya, no need lah. Perkataan lah termasuk dalam kategori tag iaitu unsur terkecil dalam sesuatu bahasa. Seterusnya, tahap intra-ayat yang merujuk kepada pencampuran dua bahasa dalam satu kata atau frasa dalam satu ayat yang sama. Pada tahap ini, ia menunjukkan persamaan dengan percampuran kod luaran yang mencampurkan dua jenis bahasa dalam satu pertuturan. Yang seterusnya ialah inter-ayat. Inter-ayat merupakan satu tahap yang memerlukan kecekapan berbahasa yang tinggi iaitu penutur dua bahasa yang setara. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudari pembentang. Saya Raza Relia akan menyambung pembentangan yang terakhir iaitu rumusan. Rumusan bagi perbandingan pencampuran dan peralihan kod ini tidak mempunyai perbezaan yang ketara di mana kita dapat lihat peralihan kod ini merupakan suatu fenomena, suatu proses beralih dari penggunaan satu bahasa ke satu bahasa yang lain dalam sesuatu pertuturan. Fenomena ini bukan sahaja berlaku dalam pertuturan tetapi ia juga berlaku dalam penulisan menurut David dan Kwan 2002. Seterusnya, pencampuran kod. Ia sering berlaku dalam kalangan penutur yang menuturkan lebih daripada satu bahasa ataupun dikenali sebagai masyarakat multilingual. Rakyat Malaysia ini merupakan rakyat yang mempunyai pelbagai bahasa kerana terdiri daripada berbilang bangsa dan agama. Bukan sahaja kepelbagaian bahasa, malah Malaysia ini terdapat juga kepelbagaian dialek daerah yang dituturkan oleh rakyat Malaysia. Melalui kepelbagaian inilah menyebabkan berlakunya pencampuran kod dalam pertuturan seharian. Aspek perbandingan yang dapat dilihat dalam pencampuran dan peralihan kod ini yang telah dibincangkan oleh kumpulan saya ialah konsep, definisi menurut tokoh, persamaan sebab berlakunya perbandingan ini, contoh, fungsi dan jenis. Berikut merupakan rujukan yang telah kami guna iaitu terdapat daripada sumber jurnal. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.